Hai semua, Assalamualaikum. Kembali semangat saya Harif Miswan untuk Cool Eksklusif pada minggu ini, sedikit berbeza dan sangat istimewa untuk kami bawakan kepada anda semua kerana ini adalah bersempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia yang akan disambut pada setiap tahun pada 14 Jun 2021. Kita tahu ini adalah sambutan norma baharu, ini adalah kehidupan yang baharu, tetapi kita tidak boleh lupakan pelbagai aspek-aspek penting kehidupan dan antaranya bersempena ataupun berkaitan dengan keperluan untuk kita menjadi penderma darah dalam usaha untuk memastikan bahawa bekalan darah kepada stok yang ada dalam negara kita untuk kekal mencukupi bagi menghadapi hari-hari dan juga insiden-insiden yang mendatang. Untuk itu kami di Cool FM dan juga di Cool TV ini sangat berbesar hati untuk bersama dengan anda semua untuk memberikan sedikit input berkaitan dengan Hari Penderma Darah Sedunia dan berkaitan dengan apa yang perlu kita tahulah tentang darah ini dan juga tentang perkara-perkara yang sepatutnya. Untuk itu saya nak memperkenalkan, biasanya ada seorang saja tetamu, tapi hari ini saya macam nervous sikit lah sebab kita ada dua tetamu yang hebat-hebat ni. Kedua-duanya adalah doktor. Yang pertama Dr. Muhammad Masrin bin Mat Zahrin, Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sarawak, dan juga yang keduanya tetamu saya adalah Dr. Tun Maizura binti Muhammad Fatullah, Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara. Assalamualaikum kedua-duanya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Pagi. Baik, mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Muhammad Masrin berkaitan dengan perkongsian kita untuk Cool Eksklusif pada pagi ini. Mungkin boleh kenalkan diri terlebih dahulu dan perkhidmatannya, apa kepakaran yang ingin dikongsikan pada kali ini bersama dengan kami di Cool FM. Baik, saya Dr. Muhammad Masrin bin Mat Zahrin, pegawai pakar perubatan transfusi selaku Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sarawak. Orang Semenanjung tapi dah bekerja situ tiba di Sarawak, cakap Sarawak sikit. Hampir 10 tahun ya. Saya Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah, selaku Timbalan Pengarah 1 di Pusat Darah Negara, merupakan pakar patologi ya, atau pakar kaji penyakit dalam bidang hematologi. So telah berkhidmat di Pusat Darah Negara ni lebih daripada 10 tahun. So bidang yang saya terlibat adalah bidang aktiviti pendermaan darah ya, dan juga sebagai mengurus makmal di tabung darah juga. Ya. Okey, ini adalah berkenaan ataupun eksklusif berkaitan dengan Hari Penderma Darah Sedunia pada tahun 2021 ini. Mungkin perkongsian kita ingin babitkan untuk memberikan maklumat dan kecaknaan kepada orang ramai. Dr. Masrin mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2021 ini, slogannya, kenapa perlu ada hari untuk khas lah untuk penderma darah ni, Dr. Masrin? So jadi setiap tahun memang ada tema-tema khusus yang diberikan ya untuk fit di sambutan peringkat kebangsaan pada hari tersebutlah. Tema pada tahun ini adalah derma darah, teruskan nadi kehidupan, atau dalam bahasa Inggerisnya give blood and keep the world beating. Okey, jadinya sambutan pada tahun ini agak unik sedikit kerana tahun-tahun sebelum pandemik sebelum ni kita bersama masyarakat di komuniti. Kita ada tahun sebelum ini macam kita buat di Selangor, di Terengganu sebelum ni, even di PDN tahun lepas kita buat secara fizikal dan hybrid tahun lepas. Kita ada ceramah kesihatan, kita ada lakukan fun run, kita ada mini carnival, kita ada saringan kesihatan, kita ada buat kempen derma darah besar-besaran dan juga ada majlis anugerah. Malangnya pada tahun ini kita tak dapat buat tu sebab pandemik COVID-19, kes baru meningkat, kita terpaksakan buat secara online atau secara maya lah. Jadi ini adalah kali pertama yang buat 100% secara maya dan sambutan Hari Penderma ini kita buat sepenuhnya. So jadi ikutilah kami nanti di Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. So kita akan mulakan dengan perkongsian ilmu dengan pakar-pakar perubatan transfusi kita. So kita adakan juga perkongsian daripada pesakit yang menerima darah. Yang kita tengok dia punya perhargaan, pengalaman,
Dan kemudian juga kita ada sesi gaya hidup sihat. Yang ini special, kita siapa yang berminat untuk berlari, kita buat kita boleh buat aktiviti di luar, kita boleh buat di rumah, kita buat virtual run, dan kemudiannya kita dihari dengan majlis perasmian. Dan malamnya kita ada perkongsian menarik daripada tetamu khas, iaitu Tan Sri Dr. Jamilah bersama Pengarah Pusat Darah Negara untuk mengupas mengenai sistem penerimaan darah di Malaysia serta keperluan darah dan aktiviti sukarelawan. Okey, baik. Dr. Tun Maizura, mungkin kalau boleh ingin kita kembangkan berkenaan dengan penderma darah, terutamanya ini sambutan Hari Penderma Darah Sedunia. Kepentingan untuk menjadi penderma darah ni, sebab macam saya pun sebagai orang awam ni, mungkin info tu saya sendiri tak tahu. Kebanyakan yang saya tahu, saya takut je nak derma darah. Tapi apa kepentingannya untuk kita sama-sama menjadi penderma darah ni, Dr. Tun Maizura? Baik. Proses transfusi darah ini kan hanya dapat dijalankan menerusi pendermaan ya daripada manusia lain ya. Jadi tidak ada buat masa ni darah sintetik ya yang dapat menggantikan darah manusia bagi tujuan transfusi darah. So pasal itulah ya pendermaan darah ni sangat penting untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Kebiasaannya dalam kes-kes yang kata kecemasan, pendarahan ya ataupun kes kemalangan, tumpah darah ataupun kes-kes kanser ya, mereka memerlukan sama ada transfusi darah ataupun transfusi platelet ya ataupun transfusi plasma bagi tujuan menyelamatkan nyawa pesakit. So memang sangat-sangat penting ya, tanpa darah yang didermakan oleh penderma darah di luar sana ya, ia akan menyebabkan sistem perawatan pesakit di hospital tu akan terjejas. Ya, so sangat-sangat pentinglah tabung darah ni kalau hospital yang mana kekurangan darah memang akan terimpak ya. Kes-kes katalah untuk operation tidak dapat dijalankan ya disebabkan ketiadaan darah. So itulah yang pasal tu ianya sangat penting. Okey, Dr. Masrin, tadi beritahu berkenaan dengan Sarawak dipilih sebagai tuan rumah secara virtual pada tahun ini. Sangat berbeza tahun ini dan persediaannya bagaimana bagi Sarawak menjadi tuan rumah? Dahlah tuan rumah tapi virtual pula. Nak menyambut rakan-rakan di seluruh Malaysia ni, bagaimana persediaannya? Adakah sudah bersedia Sarawak? Alhamdulillah, saya boleh katakan kita sini sebab kita bersama juga Pusat Darah Negara dan kita juga dapat kerjasama daripada semua kita punya, sebab kita dalam bidang perawatan transfusi ni kita bekerja sebagai satu pasukan network yang besar. So jadi kita mendapat kerjasama yang baik. InsyaAllah setakat ni perancangan yang telah dibuat mengikut kita punya timeline. So the AJK has been given a lot of commitment lah. So saya boleh katakan walaupun pelbagai halangan yang kita ni namun dengan komitmen yang diberikan dan kita juga dapat kerjasama yang baik daripada NGO yang membantu kita membuat pengisian daripada pesakit. Nanti kami share kan, ada satu tu daripada pesakit yang menerima yang menerima darah sepanjang hidup beliau, dia pencipta lagu khas untuk hari tersebut. Dr. Tun Maizura, berkenaan dengan penderma darah, Hari Penderma Darah ni, saya percaya doktor berada di Pusat Darah Negara berdepan dengan ramai sekali para penderma. Sebenarnya melihat pada situasi semasa keadaan negara kita dengan penderma darah ni, apa yang boleh dikongsikan secara realitinya, Dr. Maizura, dengan adakah kita ni cukup penderma atau kesedaran tu masih belum ada, atau kebiasaannya yang datang ni siapa di kalangan penderma ni, doktor? Keperluan darah daripada hospital-hospital kita nampak semakin meningkat. Jadi sudah tentunya perkhidmatan transfusi sentiasa perlu berusaha untuk meningkatkan ya kadar pendermaan darah di Malaysia. Buat masa ni lebih kurang 23
penderma daripada 1,000 penduduk sahaja yang menderma, ya. Jadi kita perlu meningkatkan, ya, ke arah 25 ke 28 penderma darah bagi setiap 1,000 penduduk, ya. So kesedaran itu ada semakin meningkat, tetapi kita nampak, ya, penderma-penderma yang berumur lebih kurang 40 ke 50, mereka tu dianggap sebagai penderma yang tegar, ya, loyal, ya, despite macam mana kekangan pandemik dan sebagainya, mereka kekal untuk menderma setiap 3 ke 4 bulan, ya. Namun begitu sooner or later, kan, later part penderma-penderma ini akan sampai ke satu tahap tidak lagi boleh menderma kerana kriteria menderma darah hanya setakat umur 70. So siapakah pelapisnya yang nak menggantikan penderma-penderma yang loyal ini? Pasal itu kesedaran ni perlu kita fokuskan juga kepada golongan belia, ya, terutama yang muda-mudi. Kita tahu nak menderma tu kita start umur 18, kan? So dekat golongan yang muda ni kita tumpukan education kita, promosi kita, supaya dia tahu penting, ya, sebenarnya nak derma darah ni, nak membantu orang, nak menyelamatkan nyawa. Because these youngsters, they are more, golongan belia kan, more energetic, more creative. So we need them to be together with us, ya, yang bekerja di bidang transfusi ni, untuk sama-sama kita bekerjasama, collaborate, so that dia orang pun pergi keluar sana help to promote, ya. Memang it is something yang benda yang tak pernah buat for some people, kan, yang tak pernah menderma darah. Of course rasa fear, takut, ya, that is a normal punya reaction. But if you do not try to do it, you never know. Okay, so it's like mengatasi you punya ketakutan menderma tu. Okay, so of course bila kita nak buat sesuatu yang baru, kenalah bersedia. Dr. Masrin, saya gemar nak bertanya berkenaan sambutan ni. Okey, kalau sebelum ini sambutan yang biasa dilakukan, bagaimana sambutan Hari Penderma Darah Sedunia ni, dan tahun ni sangat berbeza. Mungkin boleh dikongsikan kembalilah antara sambutan-sambutan yang pernah dijalankan yang Dr. Masrin boleh kongsikan juga. Macam saya cakap tadi awal tadi, kita sebelum ni buat secara di dalam komuniti, dekat dengan komuniti. Kita ada buat sepertinya macam mana kita nak menghargai penderma darah, bagaimana kita menghargai penganjur kempen derma darah. Kita bagi anugerah, kita ada majlis penghargaan. Lepas tu kita bagaimana kita nak tingkatkan kesedaran kepentingan. Kita buat ceramah kesihatan, kita buat mini carnival, ada aktiviti yang menjurus kepada pendidikan kesihatan supaya masyarakat dapat ilmu dan dapat bertindak mengikut ilmu yang didapat. So jadi kita juga offer saringan kesihatan yang kita buat. So jadi sebelum pandemik kita buat ni di dalam masyarakat. Dan jadi kita nampak memang bila kita anjurkan ini, mereka ni dipanggil kalau kami ni panggil donor retention. Mereka ni akan yang menderma, jadi dia dapat ilmu, dia dapat penghargaan, dia terus menderma. Dan lepas tu kita juga buat ada gaya hidup sihat. Jadi penderma ni dia perlu dikaitkan, sebab kita nak darah yang selamat, kita perlu sentiasa mendapat penderma yang sihat. So sebab tu kadang-kadang kita ada juga buat fun run, marathon, kan, apa semua sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri nak memudayakan gaya hidup sihat. Sejurus juga sama juga dengan derma darah. So jadi itulah yang agak mencabar sikit pada tahun ni, bila Sarawak jadi tuan rumah nak buat pendekatan yang sama tetapi secara virtual, memang agak mencabar. So jadi tapi tak baik bagaimanapun, saksikanlah nanti ikuti kami nanti di Facebook Live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Okey, Dr. Tun Maizura, daripada pihak Pusat Darah Negara, mungkin ada situasi terbaru yang ingin dikongsikan. Sekarang Perintah Kawalan Pergerakan
Lepas tu pandemik pun dah memasuki tahun kedua. Bagaimana realitinya di Pusat Darah Negara? Adakah mencukupi ataupun masih dijalankan proses menerima darah daripada penderma-penderma ini? Mungkin boleh kongsikan? Ya, sesungguhnya pandemik COVID-19 ni memang merupakan satu cabaran, ya, dan memberi impak kepada perkhidmatan transfusi tabung darah kerana terdapat perintah kawalan pergerakan yang membataskan pergerakan penderma darah daripada rumah ke tempat menderma. Dan kedua, rasa fear, ya, kerisauan, kegusaran penderma di luar sana untuk keluar rumah, ya. Mereka takut dijangkiti COVID, ya, semasa dalam perjalanan aktiviti menderma darah. Dan ketika pembatalan kempen-kempen derma darah di saat-saat akhir disebabkan SOP yang sangat ketat, ya, dalam usaha mengekang penularan pandemik. So kita nampak trendnya dengan banyak cabaran ini terdapat penurunan, ya, dari segi jumlah kutipan darah, ya, daripada 2019 penurunan sebanyak 14%, ya, pada 2020. Dan itulah juga yang kita perhatikan pada tahun ini, ya. So kita nak masyarakat di luar sana faham, ya, despite pandemik COVID-19, kepentingan darah ni tetap sama. Sebab yang nak menggunakan darah dalam Lembah Kelang dalam 500 ke 600 beg sehari. Untuk seluruh negara dalam 2000 beg diperlukan, regardless pandemik ataupun tidak. Jadi sebab ianya adalah perkhidmatan esensial nak membantu menyelamatkan nyawa, jadi kita merayu sangat-sangat, ya, penderma untuk tampil. So apa yang kita galakkan ialah untuk mereka protect themselves. Dr. Tun Maizura, mungkin saya nak sambung juga soalannya kepada doktor sekali lagi berkaitan dengan macam sekarang ni kita dengar tadi dengan keperluan yang tinggi, dengan keadaan sekarang yang semakin menurun peratusan menderma. Apa plan daripada Pusat Darah Negara sendiri untuk memastikan bahawa bekalan mencukupi, doktor? Okey, pertama kita meningkatkan promosi di dalam media sosial kita, ya, dan juga through penglibatan media-media konvensional juga bagi mewawarkan kepentingan menderma darah ini, ya. Ia sangat penting untuk masyarakat faham, ya, that tanpa darah yang mencukupi, rawatan pesakit akan terjejas, ya. Jadi kita nasihatkan tolong tampil menderma darah, make sure mengikut SOP, ya, apabila pergi ke tempat menderma darah. Dan sekiranya kekangan berlaku di kempen-kempen derma darah, mereka boleh pergi ke pusat pendermaan darah statik macam di PDN ataupun di Mid Valley ataupun di Puspanita ataupun seluruh tabung darah, adanya tabung darah di hospital-hospital negeri dan juga hospital daerah. So itulah saya gunakan sebarang peluang ini, ya, untuk pergilah menderma, ya, bagi membantu meningkatkan kutipan darah. Bear in mind that darah ni dia ada tarikh luput. Platelet hanya bertahan 5 hari. Ya, selepas itu dia akan expired, ya, luput. Jadi sebab itu kita sentiasa kena melakukan aktiviti kutipan darah setiap hari, ya. Untuk pack sel ataupun sel darah merah boleh bertahan setakat 35 ke 42 hari sahaja, ya. Dan untuk plasma we keep frozen pada suhu minus 35, dia boleh bertahan dalam 2 tahun, ya. So untuk platelet pesakit kanser, ya, dan pendarahan memerlukan platelet. That's why kerja kutipan darah ini saban setiap hari kita perlu jalankan. Disebabkan usage dia sentiasa digunakan saban hari. Dr. Masrin, ala-ala dah cerita mengenai kita ingin menggalakkan kesedaran orang muda terutamanya. Mungkin boleh refresh balik berkaitan dengan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang penderma darah. Sebab ada yang nak jadi derma tapi tak cukup sifat, tak cukup kriterianya.
Jadi macam mana Dr. Mazrin? Mungkin boleh kongsikan? Okey, kriterianya boleh disimpulkan dengan mudah. Kriteria-kriteria ini adalah untuk memastikan darah yang kita terima tu selamat, yang pesakit terima selamat. Yang keduanya, penderma darah juga. Kita kena jaga kesejahteraan dan keselamatan mereka. Yang pertama, perlu mempunyai tubuh badan yang sihat, tidak demam, tidak sesama, tidak batuk, berumur antara 18 tahun ke atas. Jika umur 17 tahun, perlu dapat konsen daripada ibu bapa atau penjaga, dan mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kilo ke atas. 45 kilo ke atas. Jadi tidur yang bercukupi minimal 5 jam. Makan sebelum menderma darah. Ini kadang-kadang orang ingatkan pasal darah, nak cek darah ke perlu puasa. Jangan perut kosong sebab kita tak nak penderma pening sebagainya. Dan yang penting juga kita nak penderma darah jujur beritahu kita jika ada penyakit atau makan ubat tertentu. Dan yang last sekali nak tentukan selamat untuk pesakit, jangan tidak ada cara hidup risiko tinggi lah, seperti hubungan jenis sesama jantina, seks rambang atau mengambil dadah secara sepihak. Yang ini jika ada jangan menderma darah. So itulah nasihat saya kepada penderma darah yang baru, dan kita ajaklah mereka ni, especially yang belum pernah menderma, untuk ambil langkah pertama untuk derma secara berkala dan berterusan. Doktor, ada satu kenyataan daripada pihak JKAV, Jabatan Kuasa Vaksin Malaysia, mengatakan bahawa penderma darah yang aktif dinasihatkan untuk tidak meneruskan aktiviti penderma darah selepas menerima suntikan vaksin. Mungkin ada sedikit nasihat daripada doktor sendiri berkaitan dengan perkara ini, kesinambungan daripada vaksin, penderma darah dan sebagainya. Silakan doktor. Baik, kita telah menyediakan satu garis panduan yang menasihatkan yang sekiranya seseorang penderma telah pun menerima vaksin COVID-19 mereka harus menangguhkan pendermaan darah selama 7 hari dan sekiranya ada sedikit kesan sampingan selepas menerima vaksin tersebut, harus menangguhkan selama 7 hari daripada tarikh mula dia sembuh daripada kesan sampingan. Ini kerana untuk menderma darah seseorang tu perlulah dalam keadaan yang sihat, dan ada kalanya apabila seseorang itu tidak cukup rehat ataupun mungkin kurang meminum air, dia menderma darah. Dan seterusnya mungkin meningkatkan risiko terdapat pening dan sebagainya. Jadi pasal tu kita nasihatkan biarlah ada gap sedikit settle your vaccine and then you wait for 7 days barulah boleh menderma. Dan cara lain adalah mungkin sebelum menerima vaksin tersebut anda boleh 2-3 hari sebelum tu menderma darah dahulu. And then get yourself vaccinated. Itu nasihat kami lah. Banyak sekali informasi, saya pun teruja sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang dikongsikan. Ini bagi meraihkan Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Dr. Mazrin mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk tingkatkan lagi kesedaran untuk menjadi penderma dan boleh sama-sama raikan Hari Penderma Darah 2021 yang akan dihostkan oleh Dr. Mazrin di Sarawak bersama dengan keluarga-keluarga Sarawak ni. Silakan doktor. Baik, pertama sekali kalau nak menderma perlu boleh juga rujuk laman sesawang PDN www.pdn.gov.my untuk ikuti kami nanti Facebook Live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jadi tentunya tahu ulang semula darah tidak boleh dicipta. Tak ada satu gantian sintetik yang boleh menggantikan darah. Dan darah dibagikan pada komponen, tentunya selamatkan nyawa. Prosesnya amat mudah, sekejap dia tak sakit, sakit. Orang kata madah sakit sakit. So untuk yang di luar sana, yang anak-anak muda ni, tampillah, ambil langkah pertama, derma darah, jadikan penderma darah ni satu gaya hidup sihat.
Dr. Maizura, sedikit pesanan kepada semua orang bersempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia dan juga mungkin ingin mewara-warakan lagi sambutannya ni, silakan. Baik, saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih ya kepada para penderma darah di luar sana dan juga penganjur kempen derma darah yang sentiasa memberi sokongan kepada tabung darah dengan menderma darah ya demi menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi untuk penderma darah baru, saya nasihatkan atasi mitos-mitos ya seperti takut gemuk selepas menderma ya. Sebenarnya itu satu mitos saja ya. Dengan menderma darah even membakar kalori sebanyak 600 kalori ya. So tak akan jadi gemuk punya ya. Dan seterusnya takut jarum dan takut darah ya, jangan risau. Ya, sebelum kita dalam proses pendermaan darah kita akan bagi ubat suntikan untuk mengelak local anesthetic ya supaya penderma tidak akan terasa sakit ya. Dan bagi siapa yang takut darah itu jangan risau ya. Anda boleh berbincang dengan nurse supaya perhatian anda tidak tertumpu kepada jarum, tak tertumpu kepada darah ya. Try to deviate you punya attention. Okay. Dan jangan risau, darah anda tak akan habis ya jika menderma ya, kerana kita ambil dalam 13% sahaja daripada isi padu darah anda. So don't worry, minum banyak-banyak selepas menderma ya supaya proses pendermaan berjalan lancar, insya-Allah. InsyaAllah, itu juga yang kita harapkan daripada semua. Yang terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga ilmu daripada kedua-dua doktor yang hebat yang bersama dengan saya. Saya kenalkan sekali lagi Dr. Muhammad Masrin bin Mat Zaharin, Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sarawak. Orang Semenanjung asalnya tapi dah duduk Sarawak, dah boleh bercakap dalam dialek Sarawak lah sampai mempromosikan negeri Sarawak bersama dengan kami ni. Dan seorang lagi adalah Dr. Tun Maizura binti Muhammad Fatullah, Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara. Terima kasih kita ucapkan. Selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia 2021 ya. Doktor-doktor semua selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.